Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-ahadus samad. Alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khair. Amma ba'du. Yang dihormati kepada sah pimpinan Masjid Tengku Ampuan Jemaah Bukit Jelutong, dan tak lupa juga dengan kerjasama Pejabat Agama Islam Daerah Petaling, dan tak lupa juga kepada rakan media dakwah Fatih Team Jadi dan seterusnya kepada semua yang menonton FB Live ini, mudah-mudahan kita semua beroleh keberkatan, dan saya doakan kepada kita semua berada dalam keadaan sihat walafiat, berada dalam perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala, diberikan keberkatan, diberikan kesihatan yang baik insya-Allah. Baik, tuan-tuan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, hari ini saya sendiri pun dah beberapa hari kita duduk di rumah saja. Saya pun faham macam mana keadaan, macam-macam video yang dikongsikan, apa aktiviti nak buat di rumah, ada yang menyanyi, ada yang begitu, ada yang macam-macam lah keadaannya, dan bang anak-anak kecil, anak saya sendiri pun dok tanya, kita ni nak buat apa kat rumah? Jadi dia orang pun dah buntu, tapi sebab tak pernah sebelum ni hanya duduk di rumah, kalau cuti kita keluar ataupun pergi padang taman permainan dan sebagainya. Tapi anak-anak ni je pelik dia, kenapa kita nak cerita lebih-lebih dia pun tak faham. Kita sebut virus, kita cerita kat dia faham sikit sebanyak. Baik tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah sekalian, sebenarnya banyak benda yang kita boleh buat, dan sebenarnya waktu inilah waktu yang sangat baik untuk kita bonding antara hubungan keluarga tu, antara suami isteri, anak-anak, kemudian ibu bapa dan sebagainya. Waktu inilah waktu yang terbaik mungkin selama ni. Allah Ta'ala, kita ni hidup dalam kesibukan, dengan kerja sana sini, tapi waktu ini dalam keadaan Allah uji begini, inilah antara hikmahnya Allah bagikan hubungan yang baik antara suami isteri dan anak-anak. Baik tuan-tuan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, tajuk yang kita nak bincangkan pada malam ini iaitu COVID-19, langkah keselamatan yang menurut perspektif agama kita, yang Islam yang murni ini. Baik tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, hari ini kalau kita tengok kalender Islam, kita dah pada maghrib tadi kita dah masuk pada 26 Rajab 1441. Maknanya esok maghrib Sabtu, maknanya esok maghrib esok hari sudah masuk pada 27 Rajab. Jadi kita kalau di Malaysia ni, kita menyambut 27 Rajab ini sebagai hari Isra' wal Mi'raj. Cuma kita bukan nak bawa topik tu pada malam ni. Kita nak bawa topik yang saya sebutkan tadi, apakah langkah keselamatan yang sepatutnya menurut perspektif Islam dalam kita menghadapi ujian COVID-19 ni tuan-tuan dan puan sekalian. Cuma saya nak mukadimahkan dekat sini ialah kita menyambut Isra' Mi'raj. Kalau kita melihat Isra' Mi'raj tu antara ujian pada ketika itu bagi para sahabat, bagi mereka yang telah beragama Islam, ialah ujian akidah. Mereka diuji dengan ujian akidah. Bayangkan ketika itu Islam ketika itu dalam keadaan susah, Nabi mengalami kesukaran untuk memberi kefahaman, nak menyebarkan Islam ni dalam keadaan yang cukup kepayahan. Tapi bila mana Nabi SAW dapat berjaya mengumpulkan, ketika itu Abu Jahal mengumpulkan penduduk Mekah berkumpul dekat situ, dan ketika itu Nabi SAW menyampaikan satu berita tentang satu peristiwa yang besar, itu Isra' dan Mi'raj. Dan mungkin pada ketika itu persoalan yang saya nak buat pada malam ini tuan-tuan sekalian, kalaulah seandainya kita berada pada ketika itu, cuba kita dok bayangkan pada ketika itu Nabi berada di hadapan kita, Nabi sedang berucap
Dan ketika itu kita berada di kalangan sahabat-sahabat ridwanullah alaihim ajma'in pada ketika itu. Kita mungkin terfikir, oh mungkin ketika ini Nabi nak sampaikan satu benda yang best, ya. Nabi akan ceritakan tentang ketuhanan, Nabi akan ceritakan tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala. Tup-tup Nabi SAW menceritakan tentang satu berita yang tak masuk di akal, iaitu Isra' dan Mi'raj. Jadi apa jadi tuan-tuan dan sekalian, kita lihat apa yang terjadi pada ketika itu ialah ada di kalangan mereka yang telah Muslim akhirnya murtad gara-gara tak percaya dengan berita yang Nabi bawakan pada ketika itu. Ya, Muslimin Muslimat dan tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Jadi kita bawa rentetan kisah itu pada ketika hari ini. Kita dah tak ada dah Isra' Mi'raj, cuma kita memperingati peristiwa Isra' dan Mi'raj tu. Cuba kita hari ni kita bawa konteks kehidupan kita hari ni, ya. Allah uji kita dengan COVID-19 ni, ya. Coronavirus disease 2019 ni tuan-tuan dan puan sekalian. Yang tak pernah saya sendiri pun tak pernah fikir, ya, boleh jadi macam ni. Sampaikan masjid kita tak boleh solat Jumaat berjemaah, tak boleh solat berjemaah 5 waktu. Tak pernah saya terfikir kita boleh berhadapan dengan peristiwa ini. Mungkin kita tengok, ya, perbahasan kitab-kitab fiqh dah sebut dah, kalau jadi begini apa nak buat dan sebagainya. Cuma mungkin waktu kita baca kitab fiqh tu kita fikir akan jadi ke benda ni, ya. Rupanya jadi tuan-tuan dan sekalian. Maka ketika ni, ya, saya kata saya tak pernah terfikir hari ni satu hari first time tak ada solat Jumaat satu Malaysia. Bayangkan tuan-tuan dan sekalian. Jadi ini adalah ujian akidah buat kita, ya. Macam kita tengok Isra' dan Mi'raj itu, ya, mereka tak percaya dengan peristiwa yang tak boleh masuk akal ni. Hari ni kita ni COVID-19 tak masuk akal juga dengan makhluk Allah yang sangat halus yang tak nampak dengan mata kita ni, ya, tuan-tuan sekalian, tapi boleh menjadikan semua orang susah payah. Bayangkan doktor bersusah payah tak tidur malam, bersengkang mata, ya. Mereka ada yang terkorban, yang telah menghadapi keadaan yang kita pun sedih melihat tuan-tuan sekalian. Jadi tuan-tuan sekalian yang tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, maka hari ini Allah uji kita dengan ujian COVID-19 ini, ujian akidah bagi kita, ya. Sebab tu saya nak sebut kat sini tuan-tuan sekalian, apakah kita meyakini bahawasanya ia adalah ujian daripada Allah, ya? Apakah hikmahnya, ataupun kita hanya ambil sambil lewa je, alah ni benda biasa, ataupun kita nak ambil satu sudut pandang yang berbeza. Ini adalah ujian Allah kepada kita. Allah nak tengok sejauh mana kebergantungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, sejauh mana kita ni yakin dengan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala, ataupun kita sudah hilang tawakal kepada Allah, ataupun mungkin ada di kalangan kita yang menyalahkan, kenapa mempersoalkan kenapa Allah uji kita macam ni, ya. Mungkin ada orang terfikir, kenapalah Allah ini zalim, mungkin dia kata begitu, sedangkan Allah tidak zalim. Saya cuma timbulkan persoalan, mungkin ada yang berfikiran, kenapa Allah ni zalim? Habis tu aku dah tak, kerana virus ini yang Allah jadikan, aku dah susah dah ni, ya. Tak boleh bekerja, hilang sumber pendapatan, kena cuti tanpa gaji dan sebagainya. Nanti mungkin kita fikir Allah ni zalim lah Allah, tuan-tuan. Itu saya katakan ini ujian akidah buat kita. Baik muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, maka ini mukadimah saya sebutkan di sini supaya kita sama-sama berfikir tentang perkara ini. Baik muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita pergi kepada langkah keselamatan menurut perspektif Islam dalam kita mendepani ujian musibah, ya, COVID-19 ni. Baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, ya, dalam surah Al-Anbiya ayat 35. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilayna turja'un. Sadaqallahul azim, ya. Allah Ta'ala sebut apa tuan-tuan sekalian? Setiap yang bernyawa itu pasti akan menemui kematian, ya. Kami akan menguji kamu, ya, Allah kata kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan, ya, sebagai ujian yang sebenar-benarnya. Fitnah ni dalam konteks ayat ni iaitu ujian. Allah uji kita sama ada keburukan, ya, kita berhadapan dengan musibah COVID-19 ini, dan semua orang pun tak suka, semua orang ketakutan, nak keluar rumah menjadi takut, nak salam dengan orang menjadi susah. Allah uji kita dengan kesusahan, ya, bisyar, perkara yang menakutkan, perkara yang tak suka oleh kita semua.
ya adalah sebagai ujian yang sebenar-benarnya, dan kepada kamilah ya kalian akan kembali. Baik tuan-tuan dan puan sekalian, jadi kita sebut dekat sini ujian COVID-19 ini adalah satu ujian yang nyata daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita nak tengok bagaimana Islam memandang isu ini dalam kita nak kita kata dalam langkah keselamatan yang patut kita ambil. Baik, pada malam ni saya nak fokus kepada 3 ya langkah keselamatan ataupun kita katakan ialah langkah keselamatan menurut perspektif Islam. Mungkin tuan-tuan dan puan sekalian dah dengar dah apa yang Menteri Agama sebut berkaitan dengan peristiwa ini, ya, bagaimana kita nak berapan. Cuma ini saya nak sebutkan sebagai satu kita kata nasihat buat saya dan kita semua. 3 perkara yang saya nak sentuh. Yang pertamanya tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, iaitu bila kita berhadapan dengan COVID-19 ini, ya, yang pertama kita nak buat apa? Iaitu kita hendaklah berikhtiar. Mungkin kita dah tahulah ikhtiar, ya, kita ikhtiar. Tapi bagaimana cara kita berikhtiar? Itu persoalannya. Yang pertamanya, langkah keselamatan yang kita nak ambil iaitu kita berikhtiar, ya, menghindarinya, ya, dengan kita kata apa, sesuai dengan saranan pakar, ya, saranan doktor, ya, saranan mereka-mereka yang ahlinya. Bab kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran dalam surah An-Nahl ayat 43, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, sadaqallahul azim. Tanyalah kamu kepada ahlinya kalau kamu tidak mengetahui. Jadi dalam kita berhadapan dengan krisis COVID-19 ni tuan-tuan dan puan, siapakah ahlinya? Ahlinya mestilah di kalangan, ya, mereka yang bekerja di bahagian Kementerian Kesihatan, ya, para doktor pakar, ya, para saintis yang mengkaji tentang virus, mereka ni ahlinya. Maka kita dengarlah mereka. Kita ni, saya sendiri, saya pun tak ada ilmu tentang virus, saya pun tak tahu apakah bakteria, jenis-jenis keluarga bakteria. Tapi kita baca, ada banyak jenis bakteria ni dan sebagainya. Ya, bagaimana pula kita nak merawat bila kita terkena dengan jangkitan ni, ya? Kalau kita main suka-suka hati je tuan-tuan sekalian, habis kita. Tetapi alhamdulillah Allah mendatangkan kepada kita mereka yang ahlinya. Maka kita ikut cakap mereka, kita ikut nasihat mereka. Itu adalah cara kita berikhtiar. Maknanya Islam menyuruh kita ikhtiar mengikut saranan mereka yang ahlinya, iaitu doktor. Baik hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, dia mungkin, ya, dalam bab ikhtiar ni kadang-kadang kita tersalah faham. Bukanlah saya kata saya pandai, tapi apa yang saya tahu saya kongsikan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Dalam kita nak beramal dengan contohnya Al-Quran, kita nak beramal dengan sunnah Nabi, ada cara, ada kaedahnya, ya. Sebab itu ulama membahaskan kaifa nata'amal ma'al Quran. Bagaimana kita nak beramal dengan Quran? Ada garis panduannya, ya. Tak boleh kita sembrono ambil ayat ni, kita terus beramal tanpa kita mengetahui apakah maksud ayat ini, apakah tafsiran dia dan sebagainya. Begitu juga ulama menggariskan kaifa nata'amal ma'as sunnah, bagaimana kita nak beramal dengan sunnah. Ini dah telah jelaskan oleh ulama-ulama, antaranya, ya, Syekh Dr. Yusuf Al-Qaradawi dan lain-lain. Jadi contoh tuan-tuan dan sekalian, ya, begini, saya buat satu situasi, ya. Katakan seorang hamba Allah ni dia kena satu penyakit, ya. Penyakit yang biasalah, ya, penyakit umum yang biasa ramai orang kena di Malaysia ni, iaitu penyakit darah tinggi, ya, kencing manis, ya, masalah jantung, kolesterol tinggi, contohnya begitu kan. Kita kata 3 serangkai, tapi hari ni saya jumpa seorang doktor, dia kata sekarang ni bukan 3 serangkai dah ustaz, ini dah 5 serangkai. Tu dia tuan-tuan dan sekalian. Baik, katakan penyakit 3 serangkai ni. Seorang pakcik ni, hamba Allah ni, dia kena darah tinggi yang sangat tinggi, bacaan tak boleh baca dah. Kemudian dia kena kencing manis, gulanya tinggi, ya, kolesterolnya tinggi. Kemudian dia pun tak sihat, dia pergi ke hospital, ya, doktor pesan kat pakcik ni, pakcik punya darah tinggi ni, tinggi sangat, gula pun tinggi sangat, kolesterol pun tinggi ni. Jadi pakcik tak boleh ni, ya, pakcik kena jaga makan. Kemudian doktor kata, okey pakcik, jadi saya bagikan ubat ni kepada pakcik, balik nanti pakcik kena makan ubat ni, ya. Makan ni kena dos lebih sikit contohnya, ya. Makan lebih sikit, ya. Kalau tak bahaya ni pakcik. Pakcik ni tadi dia tak nak melawan cakap doktor, dia ambil ubat tu, ya. Kalau
Mak-mak saya kata ubat-ubat klinik dia panggil ubat orang putih. Ubat orang putih tak apalah, kita itu istilah orang kampung lah, ubat orang putih katanya. Kita apa ambil ubat doktor ni, balik rumah pak cik ni tadi, ya, katakan seorang hamba Allah ni, pak cik ni tadi, dia tak nak makan ubat tu. Padahal dia tahu kolesterolnya tinggi, bacaan darahnya tak boleh dah baca dah, gula pun sangat tinggi, lepas tu dia tak nak. Dia buat apa tuan-tuan sekalian? Dia kata aku tak mau makan ubat-ubat buatan manusia ni. Ini semua berbahaya katanya, tak memberi manfaat katanya. Lepas tu dia buat apa? Dia pergi makan habatus sauda contohnya. Kalau tanya dengan pakcik ni, kenapa pakcik tak nak makan ubat yang doktor bagi ni? Sebab pakcik tak percaya, ni semua ubat menipu je. Pakcik nak makan habatus sauda je. Sebab habatus sauda tu Nabi kata dalam hadis sahih Bukhari. Pandai pula dia cakap tu, ya. Ustaz mengajar dalam hadis sahih Bukhari dan Muslim, hadis tu hadis sahih, ya. Takkan kita nak tolak hadis tu? Maka pakcik pegang sungguh dengan hadis tu. Nabi kata inna fil habatis sauda, ya, shifaa'un min kulli da' illa sam. Tu dia, masya-Allah tabarakallah. Dia kata sesungguhnya Nabi kata pada habatus sauda itu adalah penawar syifa bagi setiap penyakit kecuali mati, dia kata. Kan? Mati ni memang tak ada ubat lah tuan-tuan sekalian. Ya, kalau mati makan habatus sauda pun mati juga. Maka bagi penyakit mati ni tak ada ubat. Tapi selain itu Nabi kata habatus sauda itu adalah penawar bagi setiap penyakit. Jadi pakcik tak percaya lah ubat-ubat ni. Pakcik lebih percaya hadis Nabi ni. Pakcik nak makan habatus sauda lah, tak mau makan ubat. Tuan-tuan sekalian, dia pun makan habatus sauda tu, ya, satu botol dia makan tuan-tuan sekalian. Ya. Cara makan tu pun tak betul lah tu. Boleh tak kita makan habatus sauda dengan satu bekas begitu? Ya, habatus sauda tu panas, kita makan tak ikut cara pun memudaratkan pada diri. Jadi tengok-tengok tuan-tuan sekalian, esoknya na'udzubillah min zalik, meninggallah hamba Allah ni tadi sebab darah tinggi sangat. Dia pun tak nak makan ubat, dia pun makan habatus sauda je. Ya, mungkin kita kata itu telah ajal dia, takdir dia begitu. Ya, itu kita tahu. Tapi dalam masa yang sama tuan-tuan dan sekalian, persoalannya tadi tu, kenapa kita menzalimi diri? Allah Ta'ala sebut wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Jangan kamu mencampakkan diri kamu ke lembah kebinasaan. Ya. Jadi tuan-tuan dan sekalian, kita dah tahu perkara ini memudaratkan kita, ya. Kita hendaklah berikhtiar. Saya nak sebut ikhtiar itu mengikut cara yang sepatutnya, ya. Jadi kita tak nak makan ubat yang doktor kata. Saya tak nak dengar cakap doktor saya nak makan habatus sauda, tuan-tuan sekalian. Itu salah faham bagaimana kita nak beramal dengan sunnah Nabi, ya. Sebab memahami yang pertama begini, macam mana kita nak memahami hadis itu dengan baik? Saya minta maaf lah, saya ni tak pandai sangat pun. Mungkin yang menonton ni ada yang lebih arif pada saya. Ini apa yang saya tahu sikit sebanyak lah, ya, apa yang saya tahulah. Ya. Baik, yang pertama tentang hadis ini, memang hadis ni kita tak boleh nak tolak tuan-tuan dan sekalian. Habatus sauda itu ialah penawar bagi setiap penyakit, itu hadis Nabi. Kalau kita tolak hadis Nabi, ya, kita kata tak relevan lah pada zaman ni, takut kita jadi, ya, tak beramal, tak percaya dengan hadis. Nanti kita jadi golongan anti hadis pula. Wal'iyadzubillah min dzalik. Kita tak boleh tolak hadis ni. Hadis ni tetap sahih. Yang kedua tuan-tuan dan sekalian, bagaimana kita nak beramal dan memahami hadis ini? Iaitu hadis ini Nabi suruh kita berikhtiar mencari penawar. Dan kita kena lihat juga latar belakang hadis ini. Bila hadis ini disebutkan, kenapa hadis ini disebutkan, ya? Jadi tuan-tuan dan sekalian, tengok hadis ini disebutkan pada zaman Nabi SAW. Dan pada ketika itu penyakit tidak banyak, tidaklah serius macam zaman kita pada hari ini. Penyakit hari ni macam-macam ni. COVID-19 ni zaman Nabi mungkin tak ada. Ta'un tu mungkin ada lah, ya, sebab dalam hadis ada sebut tentang ta'un dan sebagainya. Tapi COVID-19 ni, coronavirus apa ni, mungkin tak ada lagi betul tu, ya. Virus mungkin ada, tapi taklah virus macam kita zaman sekarang ni. Sebab kita ni zaman macam-macam, orang duk makan macam-macam, ya. Yang tak disuruh makan pun makan juga. Jadi kita dah macam-macam kerana kehidupan kita yang tidak mengikut syariat Islam tu menjadikan banyak penyakit. Jadi tuan-tuan dan sekalian, maka kita lihat hadis itu ialah melihat latar belakangnya ketika zaman Nabi penyakit tidak seperti kita. Dan pada ketika itu ubat penawar yang terbaik pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah habatus sauda, ya. Itu ialah makan biji yang secara alami, ya, secara semula jadi tumbuh-tumbuhan, bukan dibuat-buat. Ya, memang ada kebaikan dia. Maka tuan-tuan sekalian,
Saya sendiri pun saya mengamalkan habatus sauda. Kita makanlah. Mudah-mudahan dengan keberkatan hadis itu memang ada penawarnya sebagai antibody badan kita. Ialah iltizamkan, melazimi kita makan habatus sauda tu. Tapi dalam masa yang sama, kalau kita demam, ya, demam yang agak teruk, maka kena juga pergi makan paracetamol contohnya, ya, ataupun ubat-ubat yang kita kata ia adalah khusus untuk penyakit demam. Kalau batuk, ya, ada ubat khusus untuk batuk. Doktor kata ini ubat batuk, ya. Tapi dalam masa sama nak makan habatus sauda, makanlah. Itu sebagai sunnah amalan kita, keberkatannya itu. Tapi dalam masa sama ikhtiar mencari penawar kepada penyakit spesifik kita hari ini, itu adalah satu sunnah. Sunnahnya berikhtiar mencari penawar. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, saya teringat ada seorang pensyarah, seorang guru saya ni, dia dulu belajar di India, ya. Dia kita pengalaman cerita dia belajar di India. Bila dia belajar dekat India, tuan-tuan dan puan sekalian, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi pensyarah saya ni, doktor ni, dia pun dia bawa ubat-ubat. Dia bawa paracetamol, dia bawa ubat batuk, dia bawa macam-macam ubat lah dia bawa. Sebab dia duk bayangkan di India ni, dia ni mengaji hadis dekat India. Dia kata dekat India ni mesti, dia duk bayangkan di India ni mesti susah nak dapat ubat lah, mesti tak ada klinik lah, macam mana. Dia tak pernah pergi, jadi dia duk bayangkan mungkin India ni tak macam kita, susah nak dapat ubat sebagainya. Dia bawa stok ubat banyak-banyak. Sampai di India, tuan-tuan sekalian, ya, ditakdirkan dia ni demam teruk pula tu. Demam teruk sangat. Jadi dia pun makanlah ubat Panadol yang dia bawa tu. Sampai habis ubat Panadol dia makan. Tak baik-baik. Tak baik-baik. Dia kata pelik betul demam kat India ni. Selalu demam kat Malaysia ni sehari 2 makan ubat ni dah baik dah. Lah ni dekat India ni terkejut gamaknya, ya, makan Panadol tak baik-baik. Tuan-tuan sekalian. Jadi dia pelik. Akhirnya dah habis ubat stok ubat tu habis. Dia pun tak tahu nak buat apa. Dia pergi farmasi dekat India tu yang berdekatan dengan rumah sewa. Dia beli ubat. Bagi ubat demam juga, tuan-tuan sekalian. Tapi mungkin ubat dia tu tak sama macam kita dekat Malaysia ni, ya. Maka bila dia makan ubat daripada farmasi dekat India tu, tuan-tuan sekalian, ya, alhamdulillah sekejap je baik. Sebab apa? Sebab mereka doktor-doktor farmasi, ya, mereka ahli farmasi di India tu lebih mengetahui penawar apa yang baik untuk mereka yang demam di India. Sebab cara iklim tak sama, udaranya tak sama, ya, udara segi, yalah, cuaca tak sama, cara pemakanan orang India makan tak sama macam kita, cara kehidupan dia orang tak sama, air mereka tu, cara rawat air dia orang kat sana tak sama macam kita dekat Malaysia ni, contoh Selangor di Syabas dan sebagainya, mungkin tak sama cara rawatannya. Jadi begitu, tuan-tuan, maka mereka mengetahui ahlinya. Jadi kita duduk di India, tanyalah kepada doktor-doktor yang ada di India, dia yang tahu ubat apa yang sesuai untuk penyakit ni, sebab kita berada di sana. Kalau orang India, ya, mereka yang daripada India datang ke Malaysia demam kat sini, takkan dia nak pergi post ubat daripada India, dia pergi ubat dekat sini. Dan insya-Allah ubat yang ada di sini ni adalah yang terbaik untuk kita, sebab doktor-doktor ahli farmasi yang kat sini mereka buat kajian tentang penawar-penawar yang sesuai di negara kita. Jadi bila kita pergi farmasi, kita cari ubat-ubat ini, apakah kita tidak mengikut sunnah Nabi? Sebenarnya sunnah itu ikhtiar tadi tu. Ya. Jadi tuan-tuan dan sekalian, maka sebab tu pesan nombor 1, bagaimana kita kata langkah keselamatan kita nak ambil ni, cara Islam ni mestilah mengikut saranan ahli-ahlinya. Ya, contohnya, ya, Menteri Agama kita Datuk Seri Dr. Zulkifli Al-Bakri, ya, hafizahullah taala, ya, sebelum buat apa-apa keputusan, mereka telah berbincang, ya, merujuk kepada Kementerian Kesihatan, merujuk kepada ahli, ya, sebab, ya, Datuk Seri dia bukan bidang kedoktoran, bukan bidang medik, maka dia sendiri pun merujuk kepada mereka yang ahlinya, lalu mereka pun buat keputusan mengikut cara-cara Islam, kehendak Islam tu. Jadi betul lah cara tu, tak boleh terus kata tak boleh begini. Kenapa masjid ditutup, ya, tidak boleh solat jemaah secara beramai-ramai, kenapa tak boleh solat Jumaat? Bukan sembrono buat keputusan, tuan-tuan sekalian. Ia adalah bersandarkan kepada keputusan, ya, nasihat daripada mereka yang ahlinya. Lalu, ya, mereka yang pakar dalam bidang agama, mereka melihat dari sudut usul fiqhnya, kaedah fiqahnya dan sebagainya, maka baru buat keputusan. Maka kita ni yang saya sendiri pun yang cetek, tak ada ilmu ni pun, kita pun tak tahu sangat, kita ikutlah kepada mereka yang ahlinya. Baik, hadir tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, itu yang pertama, langkah keselamatan yang kita nak ambil itu kita berikhtiar mengikut, ya, saranan mereka yang ahlinya, iaitu doktor-doktor yang pakar. Selain daripada itu,
apa yang doktor dok pesankan, ya, kita pun dah amalkan. Ya, cuci tangan, bersihkan diri selalu. Ya, PM kita yang baru ni pun, ya, Tan Sri Muhyiddin Yassin pun pesan, kerap-kerapkanlah mandi, ya, merayu lagi supaya jangan keluar rumah. Jadi itu adalah cara kita berikhtiar. Bersihkan diri, basuh tangan, gunakan sanitizer dan sebagainya, ya. Kemudian kurangkan aktiviti di luar rumah. Itulah satu bentuk ikhtiar. Ikhtiar cara begitu adalah mengikut sunnah Nabi SAW, ya, sebab memang viral itu hari dipesankan oleh pesanan Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, kalaulah kamu ditimpa wabak, maka janganlah kamu keluar daripada tempat tersebut dan jangan bagi orang masuk ke tempat tersebut. Ini adalah satu langkah pencegahan. Sayyidina Umar sendiri pun memang mengetahuilah ini adalah kaedah-kaedah agama yang memang mengikut syariat Islam yang sebetulnya. Baik, yang kedua, tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, iaitu yang keduanya hendaklah kita sebutkan meyakini, ataupun kita nak sebut begini tuan-tuan sekalian, iaitu jangan kita melupakan Allah Subhanahu wa taala itulah sebagai pencipta virus ni. Allah Ta'ala yang menciptakan virus ni. Wallahu Ta'ala alam, kan. Saya duk baca macam-macam ni, betul ke palsu ke, wallahu alam. Sekarang ni pun saya payah juga nak percaya ni, kan. Sebab zaman media sosial ni memang orang kata macam-macam ada. Ya, berita palsu ke, baca tu macam syok juga tuan-tuan sekalian. Tapi sahih tak sahih tu jadi kita apa berita yang kita dapat, jangan terus kita percaya, ya, takut kita menyebabkan fitnah atau berita-berita palsu, ya. Maka kalaulah sekiranya, ya, orang kata virus ini dibuat oleh manusia lah apa, tuan-tuan sekalian, ya, kita mesti kena iktikad juga. Kalaulah manusia yang buat sekalipun, ya, ia tetap dengan keizinan Allah Ta'ala, sebab ia virus adalah makhluk Allah. Tak, walaupun manusia, kalau saya sendiri cipta virus, kalau saya ni pakar buat virus, kan, saya buat virus, jadinya virus itu dengan izin Allah. Dia tetap makhluk Allah. Saya hanyalah hamba Allah Ta'ala yang lemah, ya, kerana ilmu yang saya ada, saya buat contohnya. Ini tak baiklah, jahatlah kita katakan. Tapi perkara itu tetap dengan keizinan Allah. Kun fayakun. Jadi saya tolaklah perkara itu, ya. Kita sebutkan di sini, ya, ia adalah makhluk Allah. Ya. Kalaulah berasal dikatakan daripada binatang, ular lah, daripada kelawar dan sebagainya, ia tetap makhluk Allah. Yang ini kita kena jaga iktikad kita, keyakinan kita bahawasanya ia adalah makhluk Allah. Maka sebaliknya kita, apa pun kita kena buat, selain kita berikhtiar, yang kedua kena meyakini ia adalah makhluk Allah, dan Allah sahajalah yang boleh mengangkat musibah ini dengan cepat, ya. Allah yang boleh menyembuhkan kita, Allah yang boleh memberikan kita musibah ini, dan dialah boleh sama ada nak cepat ataupun lambat perkara ini ia selesai, ya. Jadi tengok bagaimana kita ikhtiar. Kita ikhtiar sebaik-baik, tuan-tuan sekalian. Maka yang keduanya kita berdoa, ya Allah, Engkaulah yang menciptakan makhluk ini, Engkaulah yang segera, Engkaulah yang boleh mengangkat musibah ini dengan segera. Jadi sebab tu dalam konteks, dalam peristiwa yang berlaku pada hari ini, nak kena tanya, kena berdoa pada Allah sungguh-sungguh, ya. Allah, Nabi SAW bersabda, ud'u'allah wa antum muqinuna bil ijabah. Doalah kamu kepada Allah, ya, dengan kamu yakin, ya, dengan kamu yakin Allah menerima doa kamu. Saya yakin kita hari ni, ya, 5 waktu solat di rumah dengan isteri, dengan anak-anak. Dan waktu ni kita pun tak ada komitmen apa, dah duduk di rumah, tuan-tuan sekalian. Maka tak sibuk nak kerja dah. Maka ketika inilah kita boleh fokus pada ibadah. Maka ketika inilah kita boleh sungguh-sungguh mohon pada Allah. Di sinilah Allah nak tengok bagaimana kebergantungan kita pada Allah. Contoh tadi tuan-tuan sekalian, di awal tadi saya buka dengan suratul Ikhlas, ya. Qul huwallahu ahad. Dialah Allah yang Maha Esa, ya. Allah yang Esa. Yang ni semua orang duk percaya ni. Tuhan kita siapa? Allah. Kita tak pernah kata Allah itu ada Tuhan selain pada Allah. Kita kata la ilaha illallah, ya. Tapi ayat nombor 2 tu, Allahus Samad, Allah tempat pergantungan harap. Hak yang ni yang kita banyak longgar sikit, tuan-tuan dan puan-puan. Kita yakin Allah lah Tuhan kita, tapi bab Tuhan inilah tempat kita bergantung, hak ni lah longgar sikit, ya. Kita bergantung bila kita susah, tapi bila kita senang, kita selalu melupakan Allah Subhanahu Wa Taala. Hak ni yang risau ni, tuan-tuan, ya. Sebab tu saya nak pesan kat sini, ya, memperingatkan pada diri saya dan kita semua, dalam surah Al-Ankabut ayat 65,
Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون صدق الله العظيم. Ya, bila mana mereka ini menaiki kapal, ya, naik ke kapal, dan ketika itu mereka berlayar di lautan, ketika itu lautan itu bergelora, angin kencang dan sebagainya, menjadikan mereka ketakutan, kecemasan. Macam kita lah ni lah, ya, kita dilanda musibah COVID-19 ni, kita dalam keadaan ketakutan, kebimbangan dan sebagainya. Maka ketika itu da'awullaha mukhlishina lahuddin, lalu mereka berdoa kepada Allah dengan penuh ikhlas, ya Allah tolonglah kami ya Allah. Dan waktu tu orang yang buat maksiat pun jadi takut dia kan. Waktu tu terus nak bertaubat sungguh, ya, dan tu bila timpa musibah ni dan bertaubat, ya Allah banyak dosa kita macam kita sekarang ni tuan-tuan, banyak dosa kita ni, Allah murka kat kita dengan maksiat kita buat, Allah timpakan musibah ni, satu dunia kena, ya, kita berdoa, ya Allah banyak dosa kami, ya Allah banyak dosa aku, ya Allah. Nah tuan-tuan sekalian, tapi yang ni yang membimbangkan saya sendiri dan kita semua. Falamma najjahum ilal barri, Allah Ta'ala sebab apa? Bila mana mereka telah diselamatkan sampai ke daratan. Tadi kan dia orang dekat lautan bergelora, berdoa, ya Allah tolonglah kami, kalaulah kami sampai, kami sujud syukur ya Allah, kalau kami sampai ya Allah kami nak bernazar itu begini dan sebagainya. Tapi bila sampai di daratan, Allah Ta'ala sebab pun idahum yusyrikun, lalu mereka mensyirikkan Allah, wal iyadzubillahi min zalik. Ini yang kita takut tuan-tuan sekalian. Bila sampai di daratan, kita telah diselamatkan, ya, lepas 31 Mac ni, ya, maka kita bebas bekerja, boleh buat aktiviti macam biasa, kita pun rasa tenang, aman. Oh, Allah dah tarik musibah ni. Inilah ujian paling besar tuan-tuan. Ini sekarang ni ujian berat ni. Tapi ujian lebih berat ialah selepas, ya, kita dah bebas daripada perintah perintah keselamatan ni. Waktu tu ujian lagi besar. Kalau kita tengok ayat ni, falamma najjahum ilal barri izahum yusyrikun, bila mereka telah diselamatkan sampai di daratan, mereka mensyirikkan Allah. Sekarang ni kita dalam keadaan ketakutan, kita, oh Allah banyak dosa, tapi bila kita Allah angkat musibah ni, ini yang kita bimbang, apakah kita ni mula nak melupakan Allah semula, ataupun kita mula nak kembali kepada maksiat yang kita buat, ataupun kita nak semakin dekat dengan Allah Ta'ala. Saya sangat berharap tuan-tuan dan puan sekalian, ya, sedang penonton yang dirahmati Allah sekalian, lepas kita Allah angkat musibah ni, saya sendiri berharap kita nak tengok rumah-rumah Allah Ta'ala ni semakin ramai, ya, di kalangan kita saudara-saudara Muslim semakin baik hubungannya, ya, semakin kurang perasaan hasad dengki, semakin aman dunia ni. Itu yang kita harapkan, ya. Tapi yang kita bimbang ni tuan-tuan dan sekalian, selepas selamat ni, takut orang balik semula kepada macam biasa. Dia tak nak solat lagi, masjid seperti biasa, tak ramai orang, ya. Hikmah Allah bagi sebulan ni, Allah nak tengok kita ni lepas habis ni apa jadi kat masjid ni. Ni lepas ni kita tengok. Ni kita harapkan insya-Allah. Ni tak lama lagi lepas habis ni nak Ramadan pula, ya. Mudah-mudahan Ramadan ni ramai, dan lepas Ramadan pun kita istiqamah, ya. 2020 ni cukup banyak ujian, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu taala. Baik, yang terakhirnya tuan-tuan dan puan sekalian, dalam kita nak mendepani dengan COVID-19 ini, yang pertama tadi kita berikhtiar, ya, mengikut nasihat saranan daripada mereka yang ahlinya, itu doktor dan sebagainya. Yang kedua, kita meyakini dan kita kata apa tadi, jangan melupakan Allah lah yang menciptakan virus ini, dan dialah boleh mengangkat musibah ini. Lalu kita berdoa dengan sungguh-sungguh, ya, Allah yang penerima doa kita. Dan yang ketiganya tuan-tuan sekalian, iaitu hendaklah kita bertawakal sepenuhnya kepada Allah, ya. Mungkin dah biasa dengan tawakal ni, ya. Saya pun tak nak cakap panjang juga tentang tawakal ni, ya. Tapi kena sebut juga, ya, sebab kadang-kadang kita tersalah faham tentang konsep tawakal dalam Islam. Tawakal ni dia ada dua jenis, ya, secara ringkas saya sebutlah. Yang pertama namanya tawakal, yang keduanya namanya tawakul. Apa beza tawakal dengan tawakul? Tawakal ini kita menyerahkan urusan kita pada Allah dan disusuli dengan doa, usaha dan ikhtiar kita. Adapun tawakul pula iaitu kita berserah pada Allah, kita berdoa tapi tidak ada usaha, tidak ada ikhtiar. Yang mana satu yang Islam suka?
iaitu yang dinamakan tawakal. Tawakul ni kita tolak tepi sebab Islam tak suka benda ni, ya. Bahkan dia tidak menepati kehendak syariat itu sendiri. Kita nak tawakal. Dan saya nak sebut sikit tuan-tuan sekalian, apa makna tawakal, ya. Tadi saya tengok balik tawakal ini antaranya, ya, sebut katanya Imam Al-Ghazali rahimahullah taala, tawakal itu ialah penyandaran hati kita hanya kepada yang ditawakali, yakni Allah Taala, ya, iaitu kita sandarkan hati kita hanya kepada Allah Taala. Allahus Samad tadi tu. Allah tempat kita bergantung. Segalanya bergantung dengan Allah. COVID-19 ke tak COVID-19 ke, sakit ke, kaya ke, gantung dengan Allah Taala. Itu kata Imam Al-Ghazali. Dan saya tertarik juga dengan kata seorang ulama daripada Khurasan ni. Khurasan nama dulu, nama sekarang ni Afghanistan lah, ya. Seorang ulama yang sangat alim, sangat faqih, ya, seorang yang qari, ya, sangat dia ni orang yang mahir dalam ilmu Al-Quran, ya, dan antara namanya ialah Mulla Ali Al-Qari. Disebutkan Al-Qari itu sebab dia ni orang yang qari, ya, alim dalam bidang Quran. Ya, Mulla Ali Al-Qari berkata tentang tawakal ni ialah, hendaknya kalian ketahui secara yakin bahawa tidak ada yang berbuat dalam alam wujud ini kecuali Allah. Dia kata kat situ, ya. Dan bahawa setiap yang ada, setiap yang ada, yakni makhluk, rezeki, miskin, kaya, ya, sakit, sihat, semua yang maujud ni kita lah yang diadakan. Kita ni tak ada kepada ada, maknanya kita yang diadakan, yang maujud. Ya, kaya itu maujud, miskin maujud, ya, COVID-19 ni maujud, yang diadakan oleh Allah Ta'ala, semuanya itu daripada Allah. Yakin bahawasanya, kita meyakini bahawa tak ada yang buat di dunia ini melainkan Allah. Ya, semuanya Allah Ta'ala. Sihat ke, sakit ke, kaya, miskin, COVID-19 ke, HIV ke apa, semua daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, itu namanya tawakal. Kita berserah sungguh-sungguh pada Allah. Cumanya tuan-tuan perempuan sekalian, saya bab tawakal ni kena jaga-jaga baik juga, ya. Tawakal ni sebagaimana hadis Nabi SAW, Nabi SAW bersabda dalam satu hadis riwayat Imam Ahmad, "Lau annakum tawakkaltum 'ala Allah haqqa tawakkulih la razaqakum kama yarzuqut thair taghdu khimasan wa taruhu bitanan." Maknanya apa? Sekiranya kamu benar-benar bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, maka Allah akan mengurniakan rezeki kepada kamu sebagaimana Allah merezekikan kepada burung yang dia keluar pada waktu pergi kosong, tidak ada bawa makanan, dan pulang pada petang harinya membawa makanan, ya, kepada anak-anak dia dan sebagainya. Tengok burung ni tawakal tinggi. Dia kosong, pagi-pagi tu kosong, tak ada makanan, ya? Pergi terbang pun tak tahu ke mana. Hari ni ke sini, esok ke sana pula. Tapi yang penting dia tawakal. Tawakal tu dia apa? Keluar, diserah pada Allah dan dia berusaha di ikhtiar. Dia bergantung dengan Allah. Bergantung dulu nombor satu. Kemudian dia pun ikhtiar mencari usaha. Ya? Jadi kita tuan-tuan, kita kata, oh, tak apalah, kita hari ni tempat kerja dah ada, kita dah tahu dah gaji kita sebulan berapa. Tapi masih lagi bertawakal tuan-tuan sekalian. Sebab apa? Sebab kita pergi bekerja itu dengan izin Allah kita boleh bekerja. Jadi dengan sebab kita mampu bekerja, Allah bagi kita kesihatan, maka daripada situ kita dapat gaji kita. Ya tuan-tuan sekalian. Jadi sekarang ni kita dah hilang semua pendapatan. Hari ni duduk di rumah lah, macam mana ni orang meniaga kedai makan, yang meniaga pasar malam, kesian kita tengok kan. Macam mana tuan-tuan sekalian? Apakah kita hilang pergantungan dengan Allah? Macam saya sini, saya meniaga kan. Paksa tutup perniagaan sebagainya. Memang terasa tuan-tuan sekalian. Tapi selagi mana kita bergantung, ya Allah, Engkau yang memberi rezeki. Ya. Yang penting aku kena usaha juga. Usaha macam mana? Ikutlah cara mana pun. Kita guna online dan sebagainya. Maksudnya ada usaha tu. Tak boleh duduk saja diam, tak apalah, Allah dah uji kita macam ni. Itu namanya golongan tawakul. Ini tidak disukai dalam agama. Baik, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Saya tertarik juga nak sebut kat sini. Ya. Allah Taala berfirman dalam surah Ali Imran ayat 159 160, dua ayat ni, 159 160 Ali Imran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah
innallaha yuhibbul mutawakkilin. In yansurukumullahu fala ghaliba lakum wa in yakhdhulkum faman dhalladhi yansurukum min ba'dihi wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minin. Shadaqallahul azim. Ya, maka hendaklah apabila ajaklah mereka bermesyuarat dalam urusan itu. Ini dia ada kisah zaman Nabi SAW, ya. Kemudian Allah Ta'ala sebut apa lagi? Maka apabila kamu membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah, ya. Sesungguhnya Allah mencintai orang yang bertawakal. Jika Allah menolong kamu, maka tidak ada seorang pun yang dapat, ya, tidak dapat mengalahkan kamu. Tapi jika Allah membiarkan kamu, yakni tak bagi pertolongan kepada kamu, kepada kita, maka siapa yang boleh menolong kamu setelah itu? Soalan tu, siapa yang boleh tolong kita? Kerana itu hendaklah hanya kepada Allah saja orang-orang mukmin itu bertawakal. Jadi tuan-tuan, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu taala, ni tak lama nak habis ni, sikit lagi ni. Sikit lagi, ya, sikit lagi kita habis sikit ni. Baik, saya nak habiskan tawakal ni sebab penting juga tuan-tuan sekalian, ya. Jadi tengok kat sini. Ni ada kisah zaman Nabi. Zaman Nabi ni ada kita relatekan dengan peristiwa ini. Zaman Nabi SAW, ya, Nabi bermesyuarat dengan sahabat-sahabat. Waktu ni peperangan Uhud, ya, peperangan Uhud. Ya, Nabi bermesyuarat, Nabi bagi keputusan, Nabi ketika itu ketua, ya. Nabi kata, okey, kita akan berhadapan dengan musuh dan kita hanya duduk di dalam kota Madinah. Kita tak perlu keluar daripada kota Madinah. Kita hanya berkawal daripada dalam kota Madinah. Dan ketika itu Abdullah bin Ubay bersetuju dengan pandangan Nabi. Abdullah bin Ubay ni ketua munafik tu, dia bersetuju. Ya. Tapi sahabat-sahabat ketika itu ramai yang tidak bersetuju. Ya, mereka berpandangan, ya Rasulullah, adalah baik kita duduk di luar kota Mekah. Ya. Maka ketika itu Nabi pun buat keputusan. Inilah, fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Ini disebutkan dalam tafsir Al-Azhar, ya, Buya Hamka sebut begitu. Maka maka bila Nabi pun melihat keputusan begitu ramai yang kata nak duduk di luar Mekah, di luar Madinah, Nabi kata okey, macam tu kita keluar. Kita tunggu di luar. Maka berlakulah peperangan Uhud. Nabi dah pakai baju besi apa semua. Maka sahabat ketika itu mula rasa bersalah sebab tidak bersetuju dengan pandangan Nabi. Saya nak ringkaskan begini tuan-tuan. Nabi SAW bila mana dia telah bermesyuarat, tengok macam kita, ya, peringkat atasan tertinggi negara kita telah bermesyuarat, yang Menteri Agama, Menteri Kesandahan mesyuarat begini. Lalu mereka pun berazam untuk tekad ni melakukan satu keputusan. Okey, kita kena buat begini, kita kena perintah larangan, kurangkan pergerakan, ya, tak boleh keluar dari rumah. Setelah mereka bermesyuarat, ya, fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah, maka bertawakal. Sebab keputusan manusia adalah dengan ilmu manusia. Selebihnya berjaya tak berjaya itu adalah dengan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, baik tuan-tuan sekalian, sebab tu dalam bab tawakal ni, ya, saya suka nak tutup dengan pandangan katanya Imam Al-Ghazali rahimahullah taala dalam kitab Ihya Ulumuddin. Sebenarnya tawakal ni pokok pangkalnya ialah akidah kita. Ya. Kan saya buka awal-awal tadi dengan akidah. COVID-19 ni adalah ujian akidah buat kita. Saya tutupkan juga dengan kata Imam Al-Ghazali, tawakal ini adalah pokok pangkalnya akidah. Apa dalilnya? Dalam surah At-Talaq ayat 3 dan 4. Ya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh innallaha balighu amrihi qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadra. Shadaqallahul azim. Ya, tengok, ya, Allah Ta'ala sebut apa? Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah buka jalan keluar dan Allah kurniakan, ya, rezeki yang tak disangka-sangka. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan cukupkan baginya. Tengok, tawakal datang setelah bertakwa. Yang mana datang dulu, tawakal ke takwa? Takwa datang dulu. Sebab tu Allah kata barang siapa yang bertakwa, ya, tawakal datang kemudian. Jadi sebab tu tawakal itu pokok pangkalnya takwa. Takwa itu apa dia? Takwa tu mesti pokok pangkalnya juga ialah akidah kita. Sebab tu kata Imam Al-Ghazali, akidah kita kalau betul baik, ya,
sebenarnya kita telah melalui satu proses tawakal yang sebenarnya. Akidah tu. Ya. Sebab tu ya, kata Imam Al-Ghazali rahimahullah taala, akidah kita ni dia bawakan satu perumpamaan begini, ibaratkan satu buah kelapa. Buah kelapa orang Perak panggil nyo lah, orang KL panggil coconut ya. Buah kelapa tu. Buah kelapa tu Imam Al-Ghazali kata akidah kita ni ibarat macam pokok buah kelapa tu. Yang pertama akidah kulit daripada kulit. Yang kedua akidah kulit. Yang ketiga akidah isi. Yang keempat akidah isi daripada isi. Apa dia ni kulit isi ni? Baik, yang pertama kulit daripada kulit. Tengok tentang buah kelapa tu. Buah kelapa tu kan ada yang sabut tu kan. Buah kelapa yang kita lihat dari luar tu. Kulit daripada kulit tu kita tengok buah kelapa sebiji cantik rupa dia kan. Itu ialah kulit kelapa tu kita buat apa tuan-tuan dan puan sekalian? Kulit tu kita kata yang sabut tu lah. Sabut kelapa tu kita buat apa? Kita nak, akhirnya kalau kita nak ambil isinya, kulit kelapa tu kita buka, kita buangkan sabut dia. Jadi hilanglah cantik kelapa tadi setelah kita buang sabut. Sebab sabut tu akhirnya buat apa? Kita buang saja ataupun kita buat bahan bakarannya. Itulah akidah orang Islam kebanyakannya. Ya, hanya percaya ke Allah, percaya. Lepas tu bila hilang COVID-19 ni dah hilang kebergantungan dengan Allah. Ini ibaratnya akidah orang Islam kebanyakannya. Kita tak nak begitu. Sebab dia buang begitu, nilainya sangat tidak bermakna, nilai sangat rendah. Yang kedua itu akidah kulit. Setelah kita dah buang sabut tu, tinggallah kulit yang tempurung kelapa tu kan. Adalah rupa juga tempurung kelapa tu. Tapi kita tak nak juga yang kedua ni. Sebab kita nak ambil isinya, lalu kita belah kelapa tersebut. Jadi tempurung kelapa tu sudah hilang nilainya. Hanya kita buatkan dia mangkuk ataupun tempurung je. Tak buat apa dah, main congkak gitu je lah. Kakinya kita buang juga. Tapi bagus juga daripada sabut tu. Paling tidak kita buat mangkuk ya. Tapi kita nak ini masih lagi kata-kata akidah orang yang biasa-biasa lagi ya. Kita nak isi tu, paling tidak isi. Isi ni apa? Iaitu isi ni ialah kita dah yang tempurung tadi tu ada isi dia kan. Isi itu ialah akidah bagi orang yang beriman. Orang beriman tuan-tuan. Orang beriman ni ada isi dia. Isi tu yang kita ambil, kita makan isi dia, kita ambil ambil lah isi dia tu kan. Maksudnya adalah harganya, ada nilai sebab tempurung tadi tu mungkin ada nilai tapi kita jual murah je lah. Tapi sabut tadi lagi tak ada nilai. Tempurung tu adalah sikit nilainya. Isi kelapa tu ada nilai tu. Kita jual kan orang, saya nak santan dia pun mesin tu ambil. Itu namanya akidah bagi orang beriman. Bernilai tuan-tuan. Dan akhirnya kita nak yang paling hebat ni, iaitu akidah orang yang bertakwa, iaitu isi daripada isi yang keempat. Apa dia? Tadi dah ambil nyo tadi tu kan, isi kelapa tu, akhirnya kita pun perah jadi santan. Santan itu menyedapkan makanan, santan itu menyedapkan bubur kacang jadi enak dan sebagainya. Santan tu buat cendol dan sebagainya. Maka kita rasa keenakan daripada santan itu. Itulah kemanisan, kehebatan akidah bagi orang yang bertakwa. Jadi saya mohon kepada saya sendiri dah terutama yang bercakap ni yang banyak kelemahan ni, mengingatkan diri saya sendiri terutamanya, selepas selesai wabak ini, wallahu alam, kita pun tak tahu berapa lama ia berlanjutan ya, sebab ianya satu perkara yang tak nampak dan kita pun tak tahu sejauh mana dia berlega-lega di kalangan kita ni. Mudah-mudahan Allah pelihara kita. Apapun saya recapkan 3 perkara tadi, iaitu yang pertama, hendaklah kita berikhtiar sehabis baik mengikut cara yang telah dianjurkan oleh mereka yang ahlinya. Nak guna sanitizer pula macam mana caranya ya, langkah-langkah ini kena jaga. Kalau dia kata okey, makan perkara ini, makan, buat ini, buat, mereka yang ahli, mereka mengetahui itu cara, kita berikhtiar. Islam mengiktiraf perkara itu. Yang keduanya, hendaklah kita meyakini bahawasanya Allah Ta'ala lah yang menciptakan virus ini dan dialah juga yang boleh mengangkat wabak ini. Maka kita berdoa supaya Allah mengangkatnya dengan baik, dengan cepat insya-Allah, supaya kita boleh berhadapan dengan Ramadan dengan keadaan yang tenang. Dan yang ketiganya tuan-tuan sekalian, bertawakallah kita kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal. Iaitu bagaimana cara tawakal? Mestilah kita serah pada Allah, lalu disusuli dengan usaha, ikhtiar dan juga doa. Tapi dalam masa sama, kita jangan sibuk polish tawakal tu ya. Selalu kita sebut tawakal tak. Yang kita kena polish ialah akidah kita, iaitu
akidah kita, tauhid kita tu nak kena jaga. Takwa tadi tu yang perlu dipolishkan, bukan tawakal. Kalau takwa itu sudah cantik tuan-tuan sekalian, maka tawakal akan datang dengan sendirinya, insya-Allah. Yang mudah-mudahan saya doa kepada Allah agar kita diberikan keselamatan, kesembuhan dunia dan akhirat. Wallahu alam, minta maaf salah dan silap. Yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang lemah itu adalah atas kelemahan diri sendiri. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.